ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita berfungsi sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita akan meneruskan kehidupan kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Dan syukur juga kita pagi ini kita menyambut hari yang besar, iaitu hari penuh tertubuhnya negara Malaysia. Kita hari ini cuti menyambut hari Malaysia, ekoran daripada hari kemerdekaan yang telah kita sambut pada 31 bulan Ogos dulu. Maknanya ini kita masih lagi menyambut hari merdeka. Merdeka daripada segala-galanya. Sebenarnya kita tak pernah merdeka pun. Kerana Allah jadikan kita ni semata-mata untuk menjadi hamba-hamba Allah. Hamba Allah mana ada merdeka? Allah kata dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak menjadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku, untuk tunduk dan patuh kepada aku, untuk taat kepada aku, untuk mengerjakan apa saja yang aku perintahkan dan meninggalkan apa saja yang aku larang. Itu kita. Mana ada merdeka? Betul. Kerana dunia ni kita bukan merdeka. Betul. Dunia ni adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Jadi bagi kita orang beriman ni penjara lah. Orang dalam penjara bukan tak boleh makan, tapi apa yang dibagi itu yang kita makan. Bukan tak ada pakaian dalam penjara, tapi pakaian penjara lah. Bukan boleh mana kita nak pakai. Begitulah kita ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang merdeka ialah dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya, baru dia layak dipanggil diri dia merdeka. Dia hanya menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba syaitan, bukan menjadi hamba nafsu, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba jawatan, bukan menjadi hamba harta. Selain daripada Allah, dia bukan jadi hamba kepada mereka. Kita hanya menjadi hamba Allah sahaja.
Apabila kita menjadi hamba Allah, bebas daripada penghambaan kepada dunia, syaitan, hawa nafsu, jawatan, pangkat, harta benda dan lain-lain, itulah sebenarnya orang-orang yang merdeka di dunia ini. Nak jadi hamba Allah kena rujuk pada Al-Quranul Karim. Itu tempat rujukan kita. Kalau nak jadi hamba Allah lah, reda jadi hamba dunia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, apabila orang sebut kita sebagai hamba Allah, kita bersetuju, hati kita menerima. Tak ada orang yang marah kalau dia kata hamba Allah. Mereka ni hamba Allah lah. Ustaz Osman, marah dia. Marah dia jadi hamba Allah. Sejuk hatinya setuju untuk menjadi hamba Allah. Mereka ni hamba Allah lah, Tuan Haji Firdaus, marah kan? Ada nak nampak saya? Sejuk dia kena menjadi hamba Allah. Begitu juga yang lain-lain, dia sebut hamba Allah, seronok dia. Suka dia. Walaupun dia tak pernah menjadi hamba Allah. Semayang tak pernah, puasa Ramadan tak pernah, zakat tak pernah, naik haji lagi lah. Sentiasa dia menjadi hamba lain daripada hamba Allah. Tapi orang itu pun, bila dia sebut dia itu hamba Allah, setuju dia. Seronok dia, sejuk hatinya. Bermakna sepakat kehendak Allah dan rasa hati sepakat. Hati pun bersetuju untuk menjadi hamba Allah. Allah menjadi kita semata-mata untuk menghambakan diri kepadanya. Tadi saya baca ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan menjadi hamba-hambaku. Jadi setuju, hati setuju. Bukan saja hati setuju, akal pun bersetuju. Hati rasanya, akal fikir. Akal pun setuju kita menjadi hamba Allah. Katakanlah anak kita, kita pelihara dia kecil, bagi dia makan minum, bagi dia pakaian, kemudian ada sekolah lagi di sekolah ke dia, bagi dia saraan hidup dia di sekolah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, lulus pula tu, dapat jawatan yang apa? Jawatan yang bagus. Tiba-tiba tak usah kan nak membantu ibu bapanya. Hubung pun tak pernah, telefon pun tak pernah. Apa kita keluar anak macam tu? Anak derhaka. Kenapa? Kerana dia tak pernah menghubungi ibu dan bapa. Tu saya kena bantu, tu saya kena tolong dia dalam segi kewangan. Itu anak derhaka. Cuma pertolongan kita terhadap anak-anak itu ada hanya setakat dia berjaya. Dah berjaya, tak ada kita tolong lagi. Bagaimana pertolongan Allah kepada kita? Bagaimana bantuan Allah kepada kita? Wajar ke tak wajar kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang memberi kita dengan nikmat yang begitu banyak sekali. Ini fikir ni, ini guna kotak ni. Setuju tak akal tu bahawa kita patut menyembah Allah? Setuju tak akal tu bahawa kita patut tunduk dan patuh kepada Allah? Setuju tak akal tu supaya kita berterima kasih kepada Allah? Ada tak setuju dengan tangan? Sedangkan Allah bagi kita nikmat tak terkira banyaknya. Kita ada hal, ada batasan. Setelah dia berjaya, tak ada kita bantu dia lagi. Tak ada kita bantu anak-anak kita lagi. Dah berjaya, tak ada bantu lagi. Cukuplah itu. Malah kita harapkan dia membantu kita. Tapi Allah tak minta pun dia bagi juga. Sampai ada orang nak minta malam tadi, ya Allah, esok bagilah aku udara untuk aku bernafas. Sampai kan? Bagilah aku cahaya untuk melihat. Bagilah aku telinga ni boleh mendengar. Tak ada minta pun baginya. Dan kalau kita nak hitung, nak kira nikmat Allah dan saya, tiada terhitung oleh kita. Tak boleh nak dibilang berapa banyak nikmat Allah yang bagi kepada kita. Berterusan, bukan saja di dunia ni. Sampai kita dalam kubur dibaginya nikmat, lepas dari kubur bagi ke kubur nikmat lagi. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah yang tiada terkira oleh kamu, banyaknya. Jadi apa
Apa katakan? Patut tak patut kita menjadi hamba-hamba Allah? Patut tak patut kita tunduk dan patuh kepada Allah? Patut tak patut kita beribadah kepada Allah? Ada satu akal pun setuju bahawa kita patut menjadi hamba-hamba Allah. Hati pun setuju, akal pun setuju. Semua orang setuju. Ada orang bangga angkat tangan bahawa kita patut jadi hamba Allah. Jadi untuk pagi ini mari kita sama-sama berusaha dan berikhtiar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Ya, apa kata Allah tadi tu Imam baca dalam doa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai mereka-mereka yang memiliki nafsu mutmainnah, atau dalam setengah tafsir kata wahai mereka-mereka yang jiwa-jiwanya tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Allah, kita redha dan jumpa dengan Allah, Allah redha menerima kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba. Tengok, Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah recognize kita ni sebagai hamba-hambanya. Apabila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, apa akan bagi? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Syurga ada 8 untuk orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah. Untuk orang-orang yang Allah iktiraf sebagai hamba-hamba Allah, itulah sebenarnya orang merdeka. Orang jadi hamba Allah itulah orang merdeka. Jadi pagi ini macam mana kita nak menjadi hamba Allah supaya sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya? Nak menjadi hamba Allah rujukannya tak lain dan tak bukan daripada Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW. Hadis Nabi itu menerangkan detail tentang Al-Quran Al-Karim. Jadi kita rujuk Al-Quran. Apa kata Allah? Kalau nak menjadi hamba Allah, baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah gunakan kalimat lan seperti lil abad, sampai bila-bila. Tak ada harapan nak diterima. No way Allah will accept kalau tak ikut cara Islam. No way itu dia cari jalan. Bukan no way negara di Eropah tadi, dia namanya no way. Biar dia yang lain. No way Allah will accept. Tak ada jalan. Tuhan nak terima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Ke neraka lah. Siapa tak ikut cara Islam, dia rugi. Siapa tak ikut cara Islam, akhirnya dia akan masuk neraka kerana tak ikut cara Islam. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan, apa saja tindakan kita, apa saja perlakuan kita, apa saja aktiviti kita, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Entah faham hidup. Kalau tak faham, mengatakan ini semua putih orang lain. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, masyarakat Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, keluarga Islam, perjuangan Islam, pakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenduri kenara cara Islam, whatever, apa saja kena ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Sedangkan perkara itu, benda-benda yang kita buat dalam Islam ni, orang kafir buat juga, tapi tak ikut Islam. Orang Islam semayang, orang kafir semayang. Orang Kristian semayang, orang Hindu semayang, orang Buddha semayang, tapi Tuhan tak terima. Yang diterima hanya semayang ikut cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu.
diterima. Ikut Islam tapi ada syarat tertentu baru diterima oleh Allah SWT. Orang kafir sembahyang juga. Orang Hindu sembahyang pakai loceng, geleng. Nah, orang Buddha sembahyang jumpa gambar. Orang Kristian sembahyang juga nyanyi pada tu. Nah, duduk di gereja nyanyi seminggu sekali. Sembahyang juga tu. Nah, tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya terima sembahyang cara kita, cara Islam baru diterima. Nah, dan di akhirat nanti orang yang tak ikut Islam itu akan dimasukkan ke dalam tempat yang rugi, yaitu neraka. Neraka ada 7 nunggu. Yang pertama neraka Jahannam, yang kedua namanya neraka Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Hutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lawa. Mana dah? Yang mana dah tuan-tuan 7 neraka ni? Nah, syurga ada 8. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus, yang kedua namanya Jannatul Adnin, yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa, yang keempat namanya Darussalam, yang kelima namanya Jannatul Na'im, yang keenam namanya Jannatul Khuld, yang ketujuh namanya Darul Jalal atau Jannatul Jalal, dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Syurga ada 8, neraka ada 7. Ini menandakan rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya. 8 syurganya, ya. Yang di dalamnya terdapat untuk hamba-hamba Allah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, "A'dadtu li ibadi." Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Lagi hamba-hamba, nampak? Allah yang cerah sebagai hamba. Apabila Allah yang cerah sebagai hamba, Allah sediakan. Apa yang Allah sediakan? Fiha, dalam syurga, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok, cantiknya, lawanya, menariknya, menawannya, egiknya. Tahu benda ni egik? Egik cantik lah tu. Orang gajah kata egik cantik lah tu. Egik penuh baju kamu, egik penuh rumah kamu. Kamu ni egik penuh, cantik lah tu. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar, merdunya, lazatnya, sedapnya. Nah, sehingga daun-daun kayu yang bergeseran diterbang oleh angin dalam syurga itu mengeluarkan bunyi yang lebih merdu dari gesikan biola Hamzah Julmat. Ada mana Hamzah ada gesik biola? Sedap tak? Lebih merdu, lebih sedap, lebih lazat daripada tiupan saksofon Sabah. Ahmad Nawab. Dia tak pernah tengok pun. Sabah. Kasim Selamat. Tak pernah kena tengok. Bila ditiup saksofon tu, nonggi, combi semuanya. Punya lah merdu, ya. Padahal dia daun kayu tu bergeseran mengeluarkan bunyi, ya. Di syurga besok ada tiap-tiap pokok tu ada seruling tau. Seruling di pokok tu, bila tiup angin seruling tu bunyi, bunyi mengeluarkan bunyi yang merdu. Itu di syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati tak pernah. Hebatnya syurga tu. Ya, cerita terbayang tak boleh. Tak usah nak menceritakan, bayang tak boleh. Itu syurga. Siapa tak nak anak-anak? 8 syurga tu. Ya, kemudian dalam syurga pula ada baju. Itu bagi orang-orang yang dapat keistimewaan, ya. Ada baju. Baca lagi kitab perjumpaan, ya. Di antara Syarul Salikin ada tu. Ada baju. Pada baju tu pula ada sayap. Kalau baju tak ada sayap, ada kena nunggu beg, ada kena nunggu kereta api, ada kena manggil Grab. Boleh terbang aja kan? Tak payah naik kereta api, tak payah naik bas, tak payah naik taksi, tak payah naik Grab. Terbang, ke mana pergi nak terbang? Nak pergi Jannatul Firdaus, terbang. Nak pergi Jannatul Na'im, terbang. Nak pergi Darussalam, terbang. Ya, nak pergi Darul Khuld, terbang. Dia ada baju itu, keistimewaan di dalam syurga. Siapa tak nak kan? Saya nak gambar orang tak nak. Ada juga, lantaklah pergilah kau main syurga. Biar aku masuk neraka. Sudah masuk itu baru terik-terik. Kan itu imam dah baca ni. Rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ini cerita orang Melaka ni. Wahai Tuhan kami, abasarna, kami dah lihat, kami dah nampak dahsyatnya neraka, api yang membunuh-bunuh tak lalu dengan apanya ya. Api itu kena kepada besi-besi cair, kena kepada kayu-kayu untung, kena kepada manusia, habis daging-daging itu hancur jadi debu. Kami dah tengok dah. Wa sami'na, dan kami dah dengar dalam syurga, dalam neraka tu, bukan syurga ya, dalam neraka. Kami dah dengar jadi putih, aduh, onjai, itu orang mana tuan? Ayo, orang mana tu? Tak payah khabar, tak payah jawab ya. Ayah, orang mana tu? Oh my God, I cannot stand this. Kami dah dengar. Wa sami'na, jadi putih. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa balik dunia? Na'mal salihan, kami nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut Islam, nak semayang cara Islam, nak puasa cara Islam, nak berpakaian cara Islam, nak akhlak ikut akhlak Islam. Apa saja perlu kenal Islam, na'mal salihan. Inna muqinun, dan sekarang ini kami dah yakin ya Allah. Itu dah masuk neraka besok. Dan dunia ni boleh jadi bahan dakwah, kerana dia suruh tu lantak dah, tak ada aku sampai masuk neraka. Dah masuk itu baru dia pergi. Nah, itu juga neraka. Dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan bagi orang yang kufur dan maksiat. Jadi tuan-tuan, kalau tak nak neraka, kalau nak masuk syurga, kena jadikan diri itu sebagai hamba-hamba Allah. Ya? Jadikan diri itu sebagai hamba Allah, baru benar-benar merdeka. Baru boleh kita lawan merdeka. Kalau masih lagi menjadi hamba syaitan, masih lagi menjadi hamba hawa nafsu, masih lagi menjadi hamba dunia, masih lagi menjadi hamba pangkat dan sebagainya, tak layak melakukan perkataan merdeka, kerana dia sebenarnya bukan merdeka. Jadi kena ikut cara Islam. Dan sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah lengkapkan Islam. Islam is already complete. Islam is already perfect. Tidak ada ketinggalan dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Nah, yang kecil-kecil pun ada diajar dalam Islam, ada adab-adabnya, lebih-lebih yang berusaha. Kena ikut syariat Islam. Nah, kerana apa? Kerana Islam telah lengkap. Islam is already complete. When something is already complete, when something is already perfect, why do you want to go for something else which are not necessarily perfect? Nampak? Faham tak lah? Sudah complete, sudah perfect. Kenapa kita cari cara lain yang tak semestinya complete, tak semestinya perfect? Dulu hiburan, kita cari Korea punya K-pop umpamanya. Pada Islam, adalah hiburan dalam Islam? Ada. Kalau kita berhibur cara Islam, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau hiburan cara Korea, apa dapat? Hiburan aja. Lebih lagi kalau ngajak orang buat maksiat, dapat dosa. Hiburan pun dapat, dosa pun dapat. Tapi kalau ikut Islam, pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Kalau makan cara Islam, pahala pun dapat, kenyang pun dapat. Sembahyang cara Islam, ya, dapat pahala. Allah janjikan untuk dosa diampunkan. Kalau puasa cara Islam, ya, banyak panggilan puasa itu. Naumu shaimi ibadatun, kata Nabi. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Wa samtuhu tasbihun, dan diamnya seperti orang tasbih. Seperti orang menyebut subhanallah, subhanallah. Dan diamnya tak tahu apa-apa. Itu boleh ke Islam, ya. Kalau puasa ke Islam. Wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Amalan orang puasa ni, apa kata Allah dalam hadis kursi? Kullu hasanatin bi'ishrin amsaliyah ila sab'ami'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi.
Setiap kebajikan, setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis kursi, raya hadis kursi, akan kau balas paling komanya 10 kali ganda, at least 10 times dia ganda, hingga 700 kali ganda, ila sab'aniati dhifin, itu selemah-lemah sekurang-kurang aku balas itu, illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 700, bukan 500, bukan 10, bukan 20, bukan 100. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya, kata Allah. Puasa itu is mine. Only I decide. Aku yang menentukan berapa banyak aku nak bagi. Wa ana ajzibi, aku menentukan berapa banyak ganjaran aku nak bagi kepada orang yang puasa. Wa amaluhu mudha'afun, amalannya diganda-gandakan lagi. Itu pukul 3. Lagi apa pun kena orang puasa, ikut syariat Islam. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya mustajab. Mustajab seperti on the spot, Allah perkenankan. Kenapa mustajab? Kalau lambat itu namanya qabul, dimakbulkan. Ini mustajab right there, kerja-kerja itu Allah perkenankan. Itu namanya mustajab. Wa du'a'uhu mustajabun, dan Nabi sudah hajar kita di bulan Ramadan. Apa doanya yang selalu kita baca tu? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dulu Nabi ajar. Yang lain itu kita bahas sendiri dalam anwar idina, itu kita bahas sendiri. Nabi ajar fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkau adalah pengampun yang maha mulia. Tuhibbul afwa, kamu seronok mengampun dosa hamba-hamba kamu. Kau dah seronok fa'fu anni, ampunkanlah aku. Atau fa'fu anna menjadi terima, ampunkanlah kami. Dia ajar Rasulullah doa tu. Wa du'a'uhu mustajab. Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampun. Kalau dia puasa ikut cara Islam, dosanya diampun. Sampai tak nak kan? Atau sampai tak berdosa, katakan saya nak ngomong mana kedua orang tak berdosa, nak ke kampung, mana komplain. Sampai tak berdosa. Nah, ini kalau ikut Islam, puasa ikut Islam, semayang ikut Islam. Dalam semayang ada doa. Ada doa sayang? Ada. Ketika duduk antara dua sujud tu, 8 doa kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Yang pertama, Rabbighfirli, ampunkanlah dosa-dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, cukuplah apa yang tak cukup bagi aku. Ataupun tutuplah keaiban aku. Warfa'ni, angkat aku. Angkat mana? Atau banyak? Angkat mana? Darjat aku angkat di akhirat besok. Bagi aku darjat muflihun, al-faizun, ashabul yamin, al-muqarrabin. Yang mana tak? Itu darjat pangkat tinggi, pangkat ya. Ini di akhirat. Warfa'ni, warzuqni, berilah aku rezeki. Nah, rezeki itu kan nama aja. Ilmu itu rezeki, ketenangan jiwa itu rezeki. Nah, lagi, dapat menantu rezeki, dapat anak rezeki, dapat cucu rezeki. Nah, dapat harta benda rezeki. Beri aku rezeki yang banyak. Wahdini, berilah aku petunjuk. Minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah bagi petunjuk mesti baik itu. Petunjuk ni ada dua. Satu kalau dari Allah baik, dari malaikat pun baik. Kalau dari syaitan petunjuk juga. Itu jahat. Kita nak yang baik-baik. Wahni, wa'afini, dan sejahterakan aku. Minta sejahtera, minta selamat. Fizikal selamat, mental selamat, rohani selamat, iman selamat, ibadah selamat. Minta selamat. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Bermula dengan minta ampun, diakhiri dengan minta maaf. Itu 8 permohonan ketika duduk antara Islam. Kalau ikut cara Islam. Tapi kalau ikut cara orang kafir, apa dapat? Semayang dia semayang juga. Kalau dia ikut cara orang kafir, cara orang Cina, cara orang Buddha, cara orang Hindu, dia apa dapat? Apa tak dapat? Jadi ikut Islam. Dan Allah sudah lengkapkan Islam itu. Mana tahu Allah ada kata Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surah Al-Maidah ayat yang 3. Sebahagian dari ayat yang 3. Ayat itu panjang, iaitu sebahagian darinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Sempurna dah Islam tu, komplit. Tak ada apa ketinggalan. Nothing is left out. Semua ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sesuatu perkara, komplit. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat dah cukup dah. Begitu banyak punya nikmat. Ya. Lau kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah lautan dan laut-laut itu jadi jawab dan ranting-ranting kayu itu jadi pena untuk menulis nikmat aku, kamu tambah satu lagi, sekali lagi tambah satu lagi ada. Dan supaya kering laut-lautan tu jadi dakwah tu kering semua, dan haus segala ranting-ranting kayu itu untuk menulis nikmat aku tu, tapi nikmat aku masih ada lagi. Surah Kahfi ujung kali lah. Begitu hebat nikmat Allah, banyaknya. Itu kalau ikut Islam, dia hebat tak? Baru diterima Allah, nikmat dah cukup. Apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan redha dah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Redha aku ni Islam. Yang redha hanya Islam saja. Tidak malam tu imam pimpin kita, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Baru kita kalau ikut betul-betul, baru jadi hamba Allah yang benar. Barulah kita merdeka. Kerana kita sudah ikut cara Islam, kita menjadi hamba Allah, bukan hamba lain dalam Allah. Kita mencari Islam betul. Kerana tak ikut Islam, tak terima Tuhan. Alright. Penutupnya, apa akan terjadi kalau kita gagal mengikut cara Islam dalam tindakan-tindakan kita? Apa akan Allah, tindakan Allah, apa akan Allah kenakan kepada kita kalau kita gagal melaksanakan perbuatan kita tak ikut cara Islam? Gagal mengikut cara Islam, kita ikut Islam, Allah dah bagi amaran siap-siap dulu dah. Ini penutupnya. Udah terang cahaya luar tu. Kerana balik dia penutup balik. Allah bagi amaran awal-awal. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apa artinya? Nah, saya bukan pandai Arab, kalau semuanya pandai Arab saya tak reti. Apa artinya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan setengah daripada kitab dan kufur pada setengah yang lain? Setengah percaya, setengah tak percaya. Setengah amalkan, setengah tinggalkan. Setengah kamu perjuangkan, setengahnya kamu menentang. Apakah kamu begitu? Are you people like that? Setengah terima, setengah tolak. Setengah dia perjuangkannya, setengah dia menentang. Setengah dia amalkannya, dia setengah tak kuat. Kamu begitu kan? Kalau kamu begitu, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, tidak ada balasan lain bagi mereka-mereka yang melakukan demikian. Buat setengah, tinggalkan setengah, terima setengah, tolak setengah, tidak ada balasan lain. Illa illa, melainkan. Itu tahu-tahu saja, walaupun saya tak tahu cakap Arab, illa saya tahu maknanya. Melainkan khizyun fil hayatid dunya, hina dalam kehidupan di dunia. Di dunia ni hina. Wa yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat nanti yuraduna ila asyaddil 'adzab. Mereka itu akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa, tak pernah lalai dengan apa saja kamu lakukan dalam dunia. Artinya Allah janji kedua, hina dalam kehidupan di dunia dan diazab dalam kehidupan di akhirat. Kita tak cerita azab pasal belum ada bukti lagi.
Kita korek kubur orang kafir tu tak nampak dengan kubur pun. Kita korek-korek tanah tak jumpa dengan kafir pun. Jadi tak ada bukti, tapi kena yakin, kena betul, kena percaya. Cuma bukti tak ada. Tapi dalam dunia ni nampak kita kehinaan dalam kehidupan di dunia ni nampak tidak? Dalam dunia ni umat apa yang paling dihina? Tengok berlaku di mana-mana. Jangan tengok di Papua ni dah. Tengok seluruh dunia. Tengok berlaku pada di China. Apa umat yang ditindas, dibunuh, disingkir, dihalau? Umat apa? Umat Islam. Allah janjikan hina betul. Ya, kaum Uyghur tu dibunuh sekadar hati, dirogol sekadar hati, dihalau dari tempat tinggal mereka. Mereka tak ada apa? Ada apa tindakan ataupun majlis penghapusan kaum. Dia tak ada nak kaum Cina aja. Tak ada nama-nama Islam, tak ada. Hari dipaksakannya wanita-wanita Uyghur tu kahwin dengan lelaki Cina supaya ada anak dapat Han, Men, Chong umpamanya, dah itu. Tak ada nama Islam, tak ada nama Sulaiman, tak ada nama apa? Osman, tak ada nama Ismail, tak ada. Itu namanya penghapusan etnik. Itu berlaku di China hari ini. Ini kemuliaan tu orang Islam di China. Tak payah jawab kan, saya tanya je. China kemuliaan tu. China. Itu di China. Di Burma. Apa berlaku pada orang Islam Rohingya tu? Dibunuh oleh tentera-tentera Burma tu. Sekali bunuh bukan 3 orang, bukan 5 orang, 600. 1000 bergelempang mayat ke tepi-tepi sungai tu. Itu berlaku di apa? Di Burma. Yang diketuai oleh Asin Wiratu, nama ketuanya. Sami Buddha yang ketua ni. Apa tu yang bunuh orang Islam namanya Asin Wiratu. Dia pun tak ada ke macam sok anggur pun. Sekali bunuh beratus-ratus tau, bergelempang mayat tu. Itu berlaku di Burma. Hina kemudian tu. Kenapa? Kerana Allah biar. Kenapa Allah biar kan? Kerana kita melakukan atau mengamalkan Islam secara suku-suku, sekat kuat, sekat idam, sekat terima, sekat tak nak terima. Dia Allah biarkan, lantak kan? Maka hina dari Islam. Di India, bila berlaku kerusuhan tahu, berapa orang Islam mati dibunuh? Orang Hindu tu? Orang Hindu ramai. Sekali mati berapa? 10,000 dibunuh oleh orang Hindu di India. Masjid yang tertua di India namanya Masjid Babri, diroboh oleh orang Hindu tu depan mata orang Islam. Orang Islam tengok aja. Nabi ada apa? Kerana orang Hindu tu ramai, senjata lengkap tu dikawal oleh tentera-tentera Hindu tu. Jadi orang Islam dia buat apa? Tengok aja tu. Ngadu pada OIC. Tu apa OIC? Organization of Islamic Countries, namanya OIC. Apa kata orang OIC? Oh, IC. Itu aja kata. Apa dia? Oh, saya nampak. Kata itu aja. Itu dihina oleh Allah biar kita di dalam hinaan. Apa saja kita tak ikut Islam, hina di dalam dunia. Itu terbukti sekarang ni. Jadi Masjid Babri itu sekarang ni dah jadi padang jarak, padang pukul. Kashmir, penduduknya majoritinya Islam, tapi ditindas oleh orang Hindu yang berkuasa. Terus ada ke Palestin hari-hari. Jadi hari kita baca surah orang pemuda-pemuda Palestin itu dibunuh, ditembak. Itu Allah hina. Mengapa Allah hina? Karena kita salah kita. Bukan salah Allah, bukan Allah zalim. Tapi Allah ada janji, kenapa kita amalkan Islam itu sekat-sekat? Kenapa yang dibuat yang kita nak buat? Maka hasilkan kamu itu. Hizum fil hayati dunia. Di mana-mana pun. Di Malaysia pun bukannya orang Islam yang mulia pun. Hina juga. Tengok akhlak orang Islam di mana? Serupa dengan akhlak orang kafir. Orang kafir tak sembahyang, orang Islam ada tak sembahyang.
Orang kafir minum arak, orang Islam ada tak minum arak? Orang kafir berzina, orang Islam ada tak berzina? Ini yang berlaku di negara kita, ya. Itu kerana kita sedang dihina oleh Allah SWT. Nak lepas kita dari perkhianatan, ya, ikut cara Islam, pendidikan cara Islam. Kalau kita pendidik anak tadi ikut cara Islam, ini yang berlaku sekarang ni. Berbagai-bagai kemungkaran berlaku. Ya. Gagal kita mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Bila jelas, bila gagal apa berlaku pada itu? Ini yang berlaku hari ini. Ya. Yang menagih dadah yang ramai orang Islam itu orang kafir. Boleh jawab? Nah, dalam penjara itu ramai orang Islam itu orang kafir. Kerana Allah sengaja nak hina kita. Sebab kita minta dihina. Kerana kita gagal untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Pada hakikatnya kita bukan merdeka. Yang mereka itu orang yang menjadi hamba, yang tidak menjadi hamba kepada lain-lain selain daripada Allah. Baru kita benar-benar merdeka. Kalau tidak, tak ada merdeka, ya. Belum lagi merdeka. Itu Allah dah jadi hina-hina tu. Mana lebih ramai dalam dunia ni? Orang beriman ke orang tak beriman? Dalam dunia ni mana lebih beriman? Orang beriman ke orang tak beriman? Orang tak beriman yang lebih ramai. Yang beriman, orang yang beriman dengan Allah ni hanya 1/5%. 1/5 penduduk dunia ni. Kalau ada 10 orang, 2 orang hanya beriman. Yang lain tu kafir belaka. Kemudian dia kalau orang beriman tu mana yang ramai? Yang semayang tu yang tengok wayang. Tuan-tuan, tak jawab dah. Yang semayang tu yang tengok wayang. Yang semayang apa? Ini dah ramai. Berapa peratus yang penduduk Tapah ni? Ramai ni. Itu bukan semua orang Tapah ni. Orang luar Tapah banyak. Berapa ramai? Yang ramai ni tengok wayang. Sampai ada rumah dulu. Di rumah kita sekarang ni dah ada kamar wayang. Dulu tok guru kita, jangan kamu tengok wayang, haram. Kata tok guru dulu, ya. Jangan tengok wayang, haram. Tak ada tok guru cakap begitu lah. Kerana tok guru punya wayang ni kan nerah. Dia ada dalam rumah. Asal balik aja tengok marah je lawa. Kak. Balik lagi tengok apa? Tris tu je. Kak. Ada balik lagi tengok apa? Sekarang dah ada video tau. Tengok nak tengok apa pun ada. Pendekar punya lampu ada. Sucuban dan sebagainya. Jadi yang ramai dengan wayang tu yang bayang. Mana yang ramai? Yang terdedah ke yang berpurdah? Yang terdedah ke yang berpurdah? Sekarang ramai purdah, tapi purdah bukan kerana untuk aurat. Dia purdah kerana takut kawin senang dah. Tapi yang ramai terdedah. Ngobang je rambut yang betul. Pakai flat t-shirt. Orang Islam tu pakai t-shirt. Depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Orang Islam tu. Ini aku melihat tu. Karena kita gagal. Ya, gagal untuk melaksanakan pendidikan cara Islam. Dan Islam ada tak pendidikan? Ada. Dia bermulanya nak dapat anak-anak yang soleh itu bermula dari menjadi jodoh. Ada dalam Islam cara mencari jodoh. Tapi dah dapat jodoh mana bayar? Dia ada yang ada tu. Asas pendidikan Islam ialah anfusakum wa ahlikum nar. Itu asalnya. Peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Dia mencari jodoh tu, cari yang jodoh yang sesuai dengan Islam. Ada 4. Cari yang cantik. Atau yang cantik tu cari yang berharta. Atau cari keturunan yang baik-baik. Atau yang keempat cari keagamaan. Kalau boleh dia ada 4. Itu cara mencari jodoh, ya. Nanti ada satu masa tu kita boleh cerita apa, boleh tajuknya anak soleh. Tajuknya anak soleh. Dia dah dapatkan anak soleh. Udah dapat jodoh tu, kalau boleh dia ke 4 itu, tapi tak boleh cari yang last ni, yang ada agama, yang tahu sembahyang, senang, yang tahu puasa Ramadan, yang boleh menutup aurat, hari itu. Bila dah menjadi dapat jodoh, dapat anak, didik anak tu, lahir dia anak tu. Dia lahir dia di tempat yang ada suasana Islam.
Ini kadang-kadang isteri kita melahirkan anak, penyambutnya siapa? Dr. Geramsing. Tukang sambutnya Dr. Geramsing. Pasal hospital kita tak ikut cari Islam. Mana dia aja? Bayangkan Dr. Geramsing. Wah, Geramsing kan? Isteri kita tekankan depan dia. Nampak aja dia diam dah. Ya? Itu yang berlaku hari ini. Hanya itu mulia. Karena gagal kita melaksanakan pentadbiran hospital ikut cari Islam. Minta maaf dah orang banyak pada hospital ya. Kemudian dah besar, dah lahir anak pula. Mendodeng tu ikut cari Islam dodoyannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita duduk cakap itu, nanti anak tu dah tahu cakap tu, dia tanya, mak, Allah tu siapa? Muhammad tu siapa? Kita didik dia, kalau kecil lagi jadi. Ini dah. Bila duduk anak tu, bulan mengambang, Pak Mahla balik. Kata, itu lagu dan nyanyi. Kalau kita mengambang bulan, tak balik-balik memang. Tambah buayan dia, bukannya hobi itu, kalau hobi itu boleh dah. La ilaha illallah. Sekarang buayan tu lah. Ngamuk-ngamuk. Dia pada konsep, that's the way I like it. Aha. Itu jadi kutu beraha tu. Pasal doa-doa ni. Ya, itu cara mendodoi. Kemudian bila anak tu umur 7 tahun apa buat? Perintahkan sembahyang. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Kata Nabi. Perintahkan anak kamu dengan sembahyang setelah berumur 7 tahun. Wa agrimuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka yang meninggalkan sembahyang setelah berumur 10 tahun. Sudah 10 tahun sembahyang pusing. Ada pun nak pusing anak sembahyang? Saya ada. Pusing anak sembahyang. Sampai sekarang ni anak saya tu dah ada 6 anaknya. Masih dia budak lagi, tak sembahyang. Pusing dia. Budak rumah dan pisahkan tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan. Itu cara mendidik anak supaya dia menjadi anak-anak yang saleh. Ya, esok dah kita padam esok, apa tak ada lagi pahala yang padam. Pahala sembahyang tak ada, pahala baca Quran tak ada, pahala saya berdakwah ni tak ada. Apa saja dah? Kecuali 3 je. Apa dia? Idza matal insanu qata amaluhu illa min salasatin. Apabila mati anak Adam itu putus segala amalannya kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariah yang panjang kegunaannya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Aw walidin salihin yad'u lahu, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Itu saya sumber pahala kita. Lain tak dapat. Jadi kalau ada anak, biar anak dia soleh, biar dia sembahyang sama kawannya. Bila dia sembahyang itu dia berdoa. Di antara doanya apa? Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau seumpamanya. Dia berdoa kita. Kita dah kubur ni. Pahala itu mengalir kepada kita kalau dapat anak yang soleh. Habis tu ilmu yang memberi manfaat. Itu saya suka ngajar. Patutnya saya dah rehat ni dalam 40 umur. Dah rehat. Tapi mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan itu dapat diamalkan oleh orang-orang yang mendengarnya, dan bila dia amal itu dapat pahala bagi saya. Ada saham tak bagi saya? Ada saham. Tak ada yang pencet. Tengok mana ada ustaz-ustaz yang pencet itu, tak ada. Mesti sampaikan ilmu. Sedekah jariah yang panjang kegunaannya. Itulah yang 3 sumber yang boleh mendatangkan pahala bagi kita. Jadi artinya kita ni betul-betul hamba Allah. Didik anak tu supaya anak tu jadi anak yang soleh. Itu hamba Allah tu. Ekonomi ikut ekonomi Islam. Jangan ikut ekonomi kapitalis. Pendidikan ikut pendidikan Islam, ikut cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru kita jadi hamba Allah yang benar. Apabila kita benar-benar jadi hamba Allah, maka merdeka kita. Barulah layak kita menaung merdeka. Kalau tidak, labun dia je. Hasil
rasanya cukup sekadar itu. Dah pukul 7.34. Sudah lengok dah punya. Lengok dah. Sebuah dah. Cuma dah putih kan je punya. Sekian dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita sedar siapa kita, di mana asal kita, apa kewajipan kita dalam dunia ini, dan lepas ini ke mana kita. Bersedialah tu. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Mari kita menjadikan hamba-hamba Allah yang takwa. Diri kita tu hamba Allah yang takwa. Bila bertakwa baru ada jaminan dari Allah di dunia dan juga di akhirat. Sekian dulu, ampun maaf. Supaya jangan tumpuk hati, saya pergi keluar kan. Ada siapa nak bangkang? Tak ada. Alhamdulillah. Setuju boleh? Ada siapa-siapa nak tanya? Alhamdulillah. Ada. Mana yang faham lah tu? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa Ustaz? Kenapa bangga saya? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Biasa dia gajuh dapat. Ya? Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Shah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.